Kejayaan mencintai persiapan. Kalau kita tidak perbuat persiapan, maka kita akan gagal. Sebab tu orang yang berjaya ialah orang yang membuat persiapan. Ya, al-falah ataupun kejayaan itu hanya dapat kita raih apabila kita ada persiapan. Sebab tu menjadi orang mukmin, orang yang sentiasa bersiap sedia. Ya, berhadapan dengan apa saja, khususnya dalam konteks menghadapi Ramadan kali ini. Mafhum sebuah hadis, manusia khususnya orang Islam ni, dia ada 5 musuh. 3 musuh lahir dia, 2 musuh dalaman dia, musuh batin dia. 3 musuh lahir dia, yang pertama orang kafir yang memeranginya. Yang kedua, yang kalau kita tengok orang kafir ni, utamanya Yahudi dan Nasrani lah, yang seperti mana kita nampak IDF sekarang ya, menyerang Gaza, Palestin dan sebagainya. Dan di belakangnya adalah Amerika. Kalau kita tengok, ini 2 musuh, Yahudi dan Nasrani. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha pada kita sehingga kita mengikut millah ataupun way of life mereka. Ini musuh yang pertama. Ini nampak. Yang kedua, musuh juga yang kita nampak tetapi agak sukar untuk kita kenali, iaitu orang munafik. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Orang munafik ini depannya ataupun secara terangnya nampak Islamnya, tetapi dia kata orang kata di belakangnya ya, ataupun dalam senyap-senyap atau dalam sembunyi dia memusuhi kita. Ini orang munafik yang menzahirkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Ini musuh yang lebih bahaya daripada orang kafir. Yang ketiga, ya, mafhum sebuah hadis ialah mukmin yang hasad. Orang mukmin juga, orang Islam juga, tetapi yang ada hasad dengki. Ya, hasad dengki ialah apabila kita tidak senang dengan nikmat yang diberikan kepada saudara kita. Dan kita menggunakan lisan dan perbuatan kita untuk menghilangkan nikmat itu. Itu yang dikatakan hasad. Hasad ini subhanallah akan melenyapkan, akan merosakkan amal kita seperti mana api yang membakarkan kayu yang kering. Dan yang keempat, ini dah dalam, iaitu syaitan. Asyaitana yudilluhu. Syaitan yang nak menyesatkan kita, subhanallah, daripada zaman nenda kita dan datuk kita Nabi Adam AS sampai sekarang dia nak menyesatkan. Masih dia hidup lagi. Bayangkan betapa banyaknya pengalaman dia, bagaimana banyaknya strategi dia untuk menyesatkan manusia, syaitan. Dan yang kelima, kalau kita tengok, an-nafsu taghwihi, iaitu nafsu yang sentiasa mengajak kita kepada kejahatan. Inna nafsa la amaratun bisu. Nafsu ini sangat mengajak kita kepada kejahatan. Cuba kita tengok apa kata ulama dalam bincangkan 5 musuh ini. Dia kata, kalau kita dapat mengalahkan musuh batin kita, iaitu syaitan dan hawa nafsu, maka musuh zahir kita, ya, orang kafir, orang munafik dan mukmin yang hasad akan dapat kita atas. Kerana musuh batin ni lebih berbahaya daripada musuh lahir. Dan di kalangan, di antara 2 musuh ni, iaitu musuh batin ni, syaitan dan hawa nafsu, yang paling berbahaya ialah hawa nafsu. Kerana syaitan hanya dapat menggoda manusia melalui platform nafsunya. Ya, subhanallah, kalau di kalangan musuh batin berdepan dengan musuh lahir pun, kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam ayat Quran Ustaz, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Kalau kita nak berdepan dengan musuh lahir pun, kita mesti mempersiap sediakan dengan kekuatan lahiriah. Dalam Quran kata, daripada tentera berkuda, agar kamu menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Itu nak berhadapan dengan orang-orang kafir yang menyerang ataupun yang memerangi kita. Kalau dengan musuh lahir pun kita perlu mempersiap sedia, apatah lagi dengan musuh batin kita. Ya, yang kita nak perangi sungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini. Kerana siam itu artinya menahan. Saum atau siam itu artinya menahan. Menahan apa? Hawa nafsu. Itu nanti kita akan bincangkan pada perbincangan kita yang berikutkan. Tetapi apa yang kita nak fokuskan di sini ialah tentang persiapan. Apa persiapan kita untuk menghadapi musuh batin kita, itu nafsu? Apa persiapan kita untuk meraih keberkatan bulan Ramadan? Success, love
preparation. Kejayaan mencintai persiapan. Kalau kita tidak perbuat persiapan, maka kita akan gagal. Sebab tu orang yang berjaya ialah orang yang membuat persiapan. Ya, al-falah ataupun kejayaan itu hanya dapat kita raih apabila kita ada persiapan. Sebab tu menjadi orang mukmin, orang yang sentiasa bersiap sedia. Ya, berhadapan dengan apa saja, khususnya dalam konteks menghadapi Ramadan kali ini. Subhanallah, kalau kita tengok seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Pengerusi tadi, bila sampai saja bulan Rajab, kita mula berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballina Ramadan. Kita dah buat persiapan, ya, 3 bulan sebelum Ramadan. Tapi diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan yang selalu dilalaikan oleh umat Islam ialah bulan Sya'ban. Ghaflah. Ghaflah tu maksudnya bukan, kalau ghaflah ni bukan dia tak sedar terus. Dia sedar tetapi dia sentiasa menangguh-nangguhkan. Contoh, ya, ada bezanya antara katak di bawah tempurung dengan katak di bawah gelas. Katak di bawah tempurung dia tak nampak apa-apa. Katak dalam gelas dia nampak. Dia sedar Ramadan nak sampai dah, Ramadan. Tapi tunggu. Tinggal 6 hari lagi. Ini dia kata ghaflah. Kalau dalam istilah sufi dia kata ghaflah ini alpa, leka. Ya? Sebab tidak ada zikrullah dalam hati, maka kadang-kadang kita nampak dah fadilat, kita ada dengar dah orang sampaikan ilmunya, tetapi hati kita tidak tersentuh. Sebab itu selalu dikatakan ilmu itu apa? Ilmu itu ketibaan makna pada hati, bukan ketibaan makna pada pemikiran. Kadang-kadang kita tahu dah fadilat Ramadan. Kalau bulan Ramadan, hadis tu diulang-ulang. Bukan saja tuan imam boleh baca, makmum pun boleh baca. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua orang boleh baca. Tetapi jis dia ataupun intipati, penghayatan itu yang kadang-kadang kita dry, orang kata yang kering, kontang, tak rasa apa-apa. Hingga akhirnya dah masuk bulan Ramadan, lalai. Satu Ramadan kita rasa ada boleh lagi. Kemudian dah masuk minggu pertama. Kemudian minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dah habis Ramadan. Sia-sia begitu saja. Jadi kali ini kita berazam supaya Ramadan kali ini lebih baik. Kerana di sana ada ungkapan, orang yang berjaya ialah orang yang hari ininya lebih baik daripada semalam. Manakala orang yang gagal, hari ininya sama seperti semalam. Dan orang yang celaka ialah apabila hari ininya lebih buruk daripada semalam. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan Ramadan 1445 Hijrah kali ini mesti lebih baik daripada 1444 yang ni. Kalau sama saja kita gagal. Kalau lebih buruk artinya kita dalam kecelakaan. Jadi sebab itu kita perlu buat preparation.